Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi anzala ala abdil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Shalli wa sallimu ala zannabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat ni rahmati Allah sekalian, kita syukur kepada Allah Ta'ala mana Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dan alhamdulillah dapat menghirup udara Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis yang sampai kepada kita bagaimana Nabi SAW berdoa di bulan Rajab supaya Allah berkati, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, fabalighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi Nabi minta supaya baginda dan umatnya, sahabat-sahabat yang bersama-sama beliau dapat sampai ke bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini sama-sama kita maklum bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan diwajibkan kita puasa, bulan diturunkan kitab suci Al-Quran Karim, bulan yang kita isi dengan berbagai ibadah. Dan juga jangan lupa Ramadan merupakan bulan jihad. Boleh dikatakan sebagian besar perang-perang, peperangan yang berlaku di zaman Nabi berlaku di bulan Ramadan yang penuh barakah. Dan kebanyakan peperangan ini mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di Palestin khususnya dan seluruh muka bumi Allah ini dibantu oleh Allah. Di mana Allah Ta'ala turunkan para malaikat membantu tentera-tentera Badar di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini Allah juga turut menurunkan bala tenteranya untuk membantu pejuang-pejuang yang sedang berjuang di bumi Palestin dan sebagainya. Tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, pertama-tama kita sedar dan kita insaf hebatnya Ramadan. Pertama-tama sekali pada bulan Ramadan, bulan diturunkan kitab suci Al-Quran Karim. Seperti mana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan padanya kitab suci Al-Quran Karim. Kemarin kita sini cuti ya. Cuti ya, kita cuti apa? Nuzul Quran. Dia kata seluruh negara bercuti memperingati 17 Ramadan turunnya kitab suci Al-Quran Karim. Begitu juga tuan-tuan sekalian disebut dalam surah yang lain Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kata Allah kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkatan, malam-malam Ramadan. Ittifaq ulama bahwasanya Al-Quran Karim kalamullah yang tersimpan di Lauhul Mahfuz diturunkan oleh Allah Ta'ala ke Baitul Izzah, ke langit dunia ini pada malam Ramadan. Dan tuan-tuan sekalian, diturunkan ke bumi ini, ke dunia ini melalui Jibril AS, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, turun sikit demi sikit hingga lengkap, iaitu sebelum pewafatan Nabi SAW selama lebih kurang masa 23 tahun. Kita tuan-tuan sekalian, Al-Quran ni tengok pun dapat pahala, kita baca lagi dah dapat pahala. Tapi tuan-tuan, kalau kita ikut tengok daripada apa yang disebut oleh Allah Al-Quran, kehebatan Quran ini kerana ia dijadikan sebagai panduan hidup. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas. Dia merupakan petunjuk bagi manusia. Petunjuk ni macam kita masuk lebuh raya lah, kita akan dapat jumpa papan petunjuk, signboard. Ikut betul-betul dia punya apa, dia punya apa tu, panduan tu, insya-Allah kita sampai destinasi yang kita tuju. Kita masuk mana? Jalan Duta ya. Tuan masuk jalan Duta, tuan tengok jalan tu dia menyimpang macam tu. Dia tulis sana Ipoh Bukit Kehitam. Belah sini pula dia akan tulis Seremban Johor Bahru. Ke mana kita nak pergi? Kalau kita ikut signboard tu, insya-Allah kita sampai destinasi yang kita tuju. Begitu juga tuan-tuan, Al-Quran ini panduan untuk menuju ke syurga Allah, kehidupan yang berbahagia dunia dan juga akhirat. Kalau kita nak kebahagiaan, kekuatan, keagungan,
Tidak ada lain melainkan kitab suci Al-Quranul Karim. Maka a'rada an zikri man kana wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang lari dari peringatanku, kata Allah Ta'ala, Allah jadikan baginya kehidupan yang sempit. Kita pandukan Quran, insya-Allah kehidupan kita luas, insya-Allah. Tuan-tuan yang sekalian, banyak orang silap faham. Dia terlupa Quran itu panduan. Dia kira sudut pahala. Itu banyak kita catat baca, memanglah ada hadis dan Nabi pun sebut, Ali pun sebut. Sayyidina Ali kata, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fi shalah. Siapa baca Quran sedangkan dia berdiri dalam solat, bikulli harfin, setiap huruf yang dia baca itu Allah bagi dia mi'atu hasanah, 100 kebajikan. Itu tak dapat kita nafi. Tetapi tuan-tuan, Quran bukan setakat untuk dibaca. Lebih daripada itu, ia merupakan panduan hidup. Macam panduan jalan raya. Kita baca panduan jalan raya ni untuk orang hidup ke untuk orang mati? Untuk orang hidup lah. Dia naik motor, angkat tayar, tutup lampu, langgar bus stand, tergedik-gedik mati. Lepas tu kita bawa panduan jalan raya, baca arah dia dah mati dah ni. Mas, kawasan ni 60 km sejam, jangan duk lari sampai 120. Kita duk nasihat orang mati, duk baca panduan jalan raya kepada orang yang nak mati. Nak buat apa? Panduan jalan raya ni untuk orang hidup. Quran ni sebagai panduan untuk orang hidup. Kita nak buat apa pun tuan-tuan, Al-Quran memandu kita. Cakaplah apa pun. Kamu nak kahwin, Allah sebut panduan nak berkahwin. Kamu nak solat, ada panduan untuk solat. Kamu nak makan, ada panduan untuk makan dalam Al-Quran. Sebutlah apa pun. Ada orang tanya saya, ada buat kuih pau Ustaz? Panduan buat kuih pau dalam Al-Quran. Saya kata ada. Dia kelepok. Mana ayat dia tuan-tuan? Allah kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Kamu tak tahu buat kuih pau, tanya orang tahu buat kuih pau. Jangan tanya pada orang yang bukan ahli dia. Ahlu zikri, ahli dia. Hang nak buat kuih pau, pergi tanya Maniam. Maniam ni motor mekanik, pomen. Dia kata boleh, cik, taruh skru satu dah. Oh, tak patah gigi kita makan kuih pau, ada skru. Jadi mana tuan-tuan, tuan-tuan sebutlah apa pun. Kemudian mari kita tinjau kembali tuan-tuan. Al-Quran ini, ia merupakan satu mukjizat yang unggul yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ni tuan-tuan, kalau kita tengok lagi kitab lah Usuluddin yang dibaca oleh tok guru kita, mukjizat ni ajazah, lemah. Maksud asalnya lemah. Jadi maknanya perkara-perkara pelik luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melemahkan musuh. Bukan sahaja pada Nabi, pada seluruh para rasul, kebanyakannya Allah datangkan mukjizat. Dengan mukjizat ni tuan-tuan, musuh jadi lemah. Seperti tongkat Nabi Musa melemahkan Firaun. Firaun ni dia tukang sihir. Tukang sihir ni dia boleh buat ular, ambil tali balik jadi ular. Tapi Nabi Musa ambil tongkat, dia balik jadi ular besar. Ular besar Nabi Musa ni dia dah makan habis semua ular-ular Firaun. Kemudian ular Nabi Musa ni kembali jadi tongkat. Tapi ular kecil Firaun ni tali hilang terus. Ikut teori sihir, tali balik tali, tongkat balik tongkat. Ini tongkat balik tongkat, tali hilang terus. Maka tuan-tuan sekalian, tukang sihir kata ni bukan sihir ni. Ikut ilmu yang aku mengaji ni bukan sihir. Akhirnya semua mereka beriman kepada Allah. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa. Bila melihat mukjizat yang ada di hadapan mereka. Begitu juga tuan-tuan sekalian, mukjizat yang Allah anugerah pada Nabi Musa. Tongkat tadi boleh katuk laut. Laut Merah jadilah daratan. Tapi tuan-tuan, apa yang kita perlu faham, mukjizat yang Allah anugerah kepada rasul-rasul terdahulu ni, dia cuma boleh digunakan oleh rasul tersebut ya. Tongkat Nabi Musa saja boleh pakai, orang lain tak boleh pakai. Orang lain pegang tongkat balin, dia tak jadi ular lah. Dia jadi tongkat situ lah. Nabi Musa sendiri kena pegang tongkat, dia kena lontar tongkat tu, baru dia boleh jadi ular. Ini tuan-tuan mukjizat. Tapi mukjizat yang Allah anugerah pada Nabi kita Muhammad SAW, yakni kitab suci Al-Quranul Karim. Bukan setakat Nabi Muhammad guna, para sahabat boleh guna. Lepas Nabi wafat sekalipun, umat Islam yang diterajuk oleh Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Turki Osmaniyah, mereka semua ni tetap hidup berpandukan Quran. Mereka mendapat kekuatan luar biasa.
Rom dan Parsi, dua kuasa besar dunia, tumbang di tangan Umar bin Khattab yang memerintah berpandukan Al-Quran dan hadis. Rata-rata tuan-tuan umat Islam ketika itu, daripada sekecil-kecil persoalan sampai sebesar-besar persoalan. Persoalan mengatur diri, rumah tangga, masyarakat, negara, peperangan, pentadbiran, pemerintahan, semua berpandukan Quran. Mereka mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua kuasa besar dunia boleh tumbang. Muhammad Al-Fatih, seorang anak muda, seorang raja, boleh menumbangkan kota Konstantinopel. Apa senjata dia? Tak lain tak bukan hidup berpandukan Al-Quran, kitab suci Al-Quran Nurul Karim. Begitu juga tuan-tuan dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang menawan kota suci Baitul Maqdis pun dengan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut, man kana yuridul izzah falilal izzatu jami'ah. Kalau kamu nak kekuatan, kemuliaan itu bagi Allah Ta'ala seseluruhnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita renung orang Arab sebelum turun Quran. Apa yang ada pada Arab? Arab sebelum Quran tuan-tuan diturunkan, satu bangsa yang cukup lemah. Kita boleh lihat bagaimana utara Arab, Mesir, sebelahnya itu Palestin sampai ke Jordan, sampai ke Syria, Lebanon yang sekarang disebut sebagai Syam, dulu disebut sebagai Syam. Mereka dikuasai oleh Rom, Kristian. Di sebelah timur Arab, Iraq, dikuasai oleh Parsi, dulu disebut, sekarang disebut sebagai Iran. Arab Selatan, Yaman, dikuasai oleh Habasyah, Kristian juga. Mana dia Arab? Arab bangsa lemah tuan-tuan sebelum turun Quran. Allah nak tunjukkan kepada kita betapa lemahnya Arab sebelum datangnya Al-Quran, sebelum datangnya Nabi SAW. Peristiwa Abrahah menyerang Baitullah. Abrahah ni gubernur Yaman. Dia bawa bala tentera, dia bawa tentera bergajah nak runtuhkan Baitullah. Kita tak jumpa dalam mana-mana sirah tuan-tuan orang Arab lawan Abrahah. Pertembungan langsung tak ada antara Abrahah ni dengan orang Arab dengan Abrahah. Apa orang Arab tak sayang ke Baitullah, tempat dia beribadat turun-temurun sejak Nabi Allah Ismail alaihissalam. Mereka sayang, tapi mereka tak ada kekuatan. Mereka lari bertempiaran meninggalkan kota Mekah. Abdul Muttalib, Tok Wan, datuk Nabi yang memegang kunci Baitullah, yang jaga Baitullah, dia pencak alik bot, dia pelari naik atas bukit. Ya Allah Tuanku, ini Baitullah, rumah hang jaga, kami tak payah. Tak lawan tuan-tuan. Allah nak tunjuk kepada kita betapa lemah Arab sebelum datangnya Islam. Kita orang Melayu ni kemetot-kemetot pun tuan-tuan, bila Portugis datang nak tawan Melaka, kita tak serah bulat-bulat, kita lawan. Lawan tetap lawan. Menang kalah cerita lain. Orang Kedah bangkit lawan Siam, jadi pimpin Syekh Abdul Samad Al-Palembani, syahid ramai. Begitu juga orang Indonesia Aceh, bila datang Belanda dia lawan. Tapi Arab, Abrahah datang nak tawan Baitullah, dia tak lawan. Betapa lemah Arab sebelum Al-Quran. Tapi bangsa yang lemah ni bertukar jadi bangsa yang cukup hebat dan kuat. Arab tu juga bukan Arab lain. Abu Bakar tu juga, Umar tu juga, Ali tu juga, orang yang sama. Lemah sebelum datang Quran, tapi bertukar jadi kuat kerana datang Quran. Jadi mereka kuat dengan sebab apa? Dengan sebab Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar radhiyallahu an, sebaik saja tentera Islam dapat menawan kota suci Baitul Maqdis, dia datang dan berucap kepada tentera-tentera Islam, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fa mahma nabtaghil izza bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita satu kaum diberi kekuatan oleh Allah dengan sebab Islam. Kalau kita cuba mencari kekuatan lain daripada Islam, azallanallah, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita melihat tuan-tuan Al-Syahid Syekh Ahmad Yasin, makna kata tuan-tuan, apabila dia melihat kegagalan PLO, gerakan-gerakan nasionalis untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis, bumi Palestin, maka beliau seorang ulama ikhwan mengambil satu sikap, membentuk jamaah bernama Hamas, tak lain tak bukan tuan-tuan untuk menembus kembali maruah umat Islam seperti mana yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, iaitu dengan berpandukan Al-Quran, berpandukan kitab suci Al-Quran. Fama nabtaghil izza bighairi ma anzalallah azallanallah. Kalau kita cuba mencari kekuatan lain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah Ta'ala. Kata para hukama, tarjun najata walam tasluk masalikaha
Inna safinata la tajri 'alal yabas. Mencari kekuatan dengan tak ikut cara. Sesungguhnya kapal tak berlayar atas tanah yang kering. Kita tuan-tuan nak cari kekuatan, nak gemilang, nak terbilang, apa lagi lah kita sebutlah. Nak duduk, nak berdiri sambil diri, nak duduk sambil rendah dengan orang lain. Sedangkan kita tak ambil cara yang betul, tak ikut Islam. Maka diibaratkan kita berangan-angan sampan berlayar, sedangkan sampan berada di atas air, berada di atas tanah yang kering. Tarjun najata walam tasluk masabilikaha. Mencari kekuatan tak ikut cara. Kita nak mulia tak mau ambil Islam. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal sampan tak berlayar atas tanah yang kering. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana Ramadan ni disebut juga bulan jihad, kita malam ni, kita tengah hari ni sebut sikitlah tentang jihad, peperangan dalam Islam. Setengah orang tuan-tuan sensitif lah kita sebut perang ni. Sikit-sikit perang, silap-silap dia ikut kita, dia cari kita. Banyak cakap sikit, ni militan ke apa ke? Sedangkan tuan-tuan dalam Al-Quran tu syarat dengan ayat-ayat jihad, ayat qital. Seperti mana Allah Ta'ala tuan-tuan suruh kita makna berpuasa dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman difardu atas kamu berpuasa. Allah juga sebut allazina amanu kutiba alaikumul qital. Allah Ta'ala sebut orang beriman diwajib atas kamu berperang. Fa'asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang yang kamu benci perang tu baik untuk kamu. Terkadang yang kamu suka itu aman, buruk untuk kamu. Saya tertarik tuan-tuan dengan kata-kata Pak Nasir almarhum. Dia kata bukan semua yang gelora itu buruk dan tak semua yang tenang itu baik. Kadang-kadang dia kata yang tenang itu buruk, yang gelora itu baik. Kita tak mau sebut perang-perang, tak mau sebut we want peace, kami nak aman. Memanglah kita nak aman, tapi kalau kita duduk di bumi Palestin, bila Yahudi tembak kita, janganlah tembak aku nak aman. Macam tu kan? Yahudi ni dia kerti bahasa aman. Nabi dia pun dia bunuh. Nabi Musa dia bunuh. Nabi Allah Yahya dia bunuh. Nabi Zakaria pun dia bunuh. Allah sebut dalam Quran mereka bunuh para nabi. Mereka ni bukan bangsa yang kerti aman. Jadi dia serang kita, janganlah serang kami. We want peace. Macam tu kan? Islam perang tuan-tuan sampai satu tahap seluruh agenda keamanan dah tak boleh pakai. Tak ada lagi ruang untuk bermesyuarat, berbincang, bertukar-tukar pandangan. Yang ada di hadapannya perang. Maka datanglah perintah daripada Allah untuk berperang, mempertahankan diri dan maruah kita. Memanglah kita nak aman, tapi saya ingat lagi tuan-tuan masa saya kecil-kecil dululah. Sekolah darjah 2, darjah 3, sekolah rendah. Teacher ajar kami. Dia suruh tulis dekat papan hitam tu. If you want peace, prepare for war. Kalau kamu nak aman, kamu kena bersiap untuk berperang. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau umat Islam Palestin memiliki persenjataan yang hebat. Segi keimanan kita tak ragu-ragu dah, sahabat-sahabat kita ni semangat jihad dia cukup tinggi dah. Cuma mereka tidak cukup persenjataan, alat-alat pertempuran, jet-jet pejuang yang setanding dengan Israel. Kalau tak setanding pun tak apa, mawadah ya. Di sana tuan-tuan sekalian, insya-Allah ada di sana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umat Islam Palestin tuan-tuan memiliki senjata yang canggih, pertahanan yang cukup hebat, berani dah Israel serang, dia tembak satu tak bagi 10 pergi kat dia. Dia pun lari juga tuan-tuan, dia pun takut mati juga. Tembak sengap, tembak sengap. Israel tembak je bumi Palestin, siapa pun tak kata apa. Saudi diam, Emirat diam, duk mesyuarat tergempak tak habis. Mai pula Mesir nak buat perdamaian. Hamas kata mana boleh damai? Tak boleh. Berapa banyak orang kami dah mati. Jadi tuan-tuan sekalian, ini masalah. Sebab itu tuan-tuan, benda-benda yang berlaku di hadapan kita sekarang ni, sejak bila kita hilangnya khilafah Islamiah di atas muka bumi Allah. Turki Osmaniyah dah hilang untuk khilafah. Apabila umat Islam dah hilang khilafah, tidak ada lagi tuan-tuan pemerintahan Islam yang nak jaga umat Islam. Ketika itu umat Islam ibarat ayam, anak ayam kehilangan ibu, berceridau. Panggil sana tolong sini. Apa kita boleh buat? Kita cuma boleh kutip derma hantar ke Palestin.
Tapi mampukah kita hantar mujahidin untuk bertempur dengan Israel? Kalau sekiranya tuan-tuan, sempadan Israel itu, negara-negara itu berjiwa Islam, menghayati apa Nabi sebut, orang Islam ni ibarat tubuh badan yang satu. Makna kata kalau demam, kalau sakit gigi, habis seluruh badan kita tak boleh tidur. Cubit paha kiri, sakit paha kanan. Semua pakai rasa macam tu. Bangkit daya jihad yang tinggi. Serangan pada Jordan, daripada Syria, daripada Lebanon, daripada Iraq, semua hentam Israel seorang. Mampu dia. Ini tak boleh lakukan tanpa khilafah. Sebab itu agenda umat Islam, tuan-tuan, yang pertama sebaik saja jatuhnya khilafah Islamiyah, mengembalikan balik kesultanan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ada lah tuan-tuan. Bumi kita subur, bumi kita strategik. Kita tak boleh kata kita tak ada kepakaran. Sahabat-sahabat kita di Turki, tuan-tuan, dia boleh buat ni apa kata kebaya dia boleh buat. Sahabat-sahabat kita di Iran, tuan-tuan, dia boleh buat, tuan-tuan sekalian, mana kata peluru berpandu. Di Pakistan boleh buat nuklear. Kita ada banyak kepakaran. Yang tidak ada pada kita perpaduan Islam yang hakiki, perasaan kasih sayang dan sebagainya. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu sekalian, bukanlah saja tuan-tuan berperang. Saya ajak tuan-tuan berfikir, merenung. Orang berperang ke, orang apa ke, matlamat dia satu, untuk mendaulatkan Islam di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Sahabat kita di Palestin, tuan-tuan, dia cuma ada satu senjata aja, dia kena perang. Kita di Malaysia tak boleh lah macam tu. Sebab kita di Malaysia Allah masih buka ruang yang luas untuk kita berdakwah, berjihad secara dakwah, menyeru, mengajak, memberi kebajikan dan sebagainya. Kita kena gunalah ruang keamanan ini sebaik mungkin sebelum Allah tutup pintu-pintu keamanan. Jadi kita gunakan ruang keamanan ini, ajak sahabat-sahabat kita kembali pada Islam, ajak mereka menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bersama-sama kita tengah hari ini ada sahabat-sahabat kita daripada Palestin yang mereka datang, ada hasrat lah mungkin untuk mengutip derma bantuan dan sebagainya. Kita malulah tuan-tuan. Sepatutnya macam kita sekarang ni tak boleh duduk di rumah lagi lah. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, tuan-tuan, bila saudara dia dilanyak begini rupa, mereka tak boleh duduk di rumah. Mereka rasa bersalah. Mereka akan terpanggil, tuan-tuan, untuk membantu saudara Islam mereka itu. Tapi nak buat macam mana, iman kita sekarang ni cukup lemah, tuan-tuan. Kita tak mampu membantu saudara kita. Paling tidak kita berdoa untuk mereka. Kita bagi wang setakat yang kita mampu. Mudah-mudahan mereka berguna wang itu untuk, makna kata, membantu yang dhaif, yang anak, kematian ayah, kematian ibu, yang mana mereka ni entah macam mana. Kita ni tuan-tuan sekalian, alhamdulillah lah, bila kita buka puasa ni, makanan berlebih-lebih, juadah yang kita makan. Masa nak buka puasa tu, kena kenal lah sahabat-sahabat kita. Saya baca tuan-tuan satu WhatsApp dia orang hantar kat saya. Satu orang Arab ni, dia duduk belah mana tak tahulah. Sampai dia berdoa, dia kata, ya Allah Tuanku, Engkau terima tak puasa aku ni? Bukan pasal apa tuan-tuan, dia tak ada makanan untuk berbuka dan tak ada makanan untuk bersahur. Berpuasa dengan tidak berbuka dan tidak bersahur. Engkau terima kah ya Allah amalan aku ini? Nun di sana tuan-tuan, ramai lagi sahabat-sahabat kita yang amat memerlukan bantuan daripada kita. Mudah-mudahan tersentuhlah sikit hati sanubari kita, rasa belas kasihan ke atas mereka, insya-Allah. Kalau generasi kita hari ini tak mampu kita menghantar bantuan, pejuang-pejuang Islam membantu, mungkin anak-anak kita besok akan dapat turun membantu, insya-Allah. Begitu juga tuan-tuan, kalau anak-anak kita tak mampu, cucu-cucu kita, insya-Allah. Tapi zuriat kita satu hari, insya-Allah, akan dapat mengalahkan Yahudi. Kerana ini tuan-tuan jaminan Nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat melainkan Yahudi dapat dikalahkan. Kita mestilah tuan-tuan beriman macam berimannya para sahabat. Apabila Rasulullah berkata ke tuan-tuan kepada Suraqah bin Malik ketika Nabi nak hijrah, Suraqah bin Malik ni tuan-tuan sekalian, dia cuba nak tangkap Nabi. Bila Nabi tanya dia, kenapa nak tangkap aku? Suraqah bin Malik kata, aku ditawarkan 100 ekor unta, kalau dapat tangkap kamu hidup atau mati. Kata Rasulullah, nak ada aku tawar pada kamu satu hadiah yang lebih hebat daripada itu, iaitu gelang emas Raja Parsi. Raja Parsi ni kebesaran dia gelang emas. Kita kalau di Malaysia tu kerih panjang, sultan tu lah, kerih panjang tu, itu dia punya kebesaran dia. Sebab itu bila raja nak bertitah, dia bawa mai kerih dia. Cakap dia tu, cakap ni ada power, sebab ni kerih. Aku bukan cakap secara peribadi, tapi sebagai seorang sultan. Gitulah Raja Parsi bila nak bercakap apa, dia bawa gelang emas dia. Tunjuk ni gelang emas aku, ini kuasa aku. Jadi maknanya
kalau nak ambil gelang meh Raja Parsi, kena tumbangkan dulu kerajaan Parsi. Nabi kata, nak ada aku tawar pada kamu wahai Suraqah bin Malik satu benda yang lebih hebat daripada itu. Apa dia? Gelang emas Raja Parsi. Bila berita ni sampai kat sahabat-sahabat, sahabat memahami sungguh-sungguh tuan-tuan, dengan sebutan Nabi itu berarti Parsi akan dapat ditumbangkan. Nak ambil macam mana gelang emas dia kalau tak tumbang kerajaan dia? Alhamdulillah zaman Sayyidina Umar, Parsi tumbang. Apabila ketua tentera Islam masuk istana Raja Parsi, ambil gelang emas itu dan serah pada Umar, Umar bertempik dengan suara yang kuat, wahai Suraqah bin Malik, di mana kamu? Ini Umar Al-Khattab nak tunaikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuan-tuan sekalian. Begitu juga apabila Nabi sebut sebaik-baik tentera yang dapat menumbangkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik panglima yang dapat menawan kota Konstantinopel. Dengan cakap Nabi ini, para sahabat memahami Konstantinopel pasti akan dapat dikalahkan. Maka para sahabat ketika itu, umat ketika itu bersungguh-sungguh tuan-tuan, berjuang, berjihad. Alhamdulillah akhirnya kota Konstantinopel dapat ditumbangkan. Ditukar nama Islambul. Kemudian mari Mustafa Kamal Atatürk ditukar Istanbul. Asalnya Islambul, bandar Islam. Iaitulah kota Konstantinopel yang ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita apabila Nabi sebut bahwasanya Yahudi akan dikalahkan, takkan berlaku kiamat melainkan Yahudi akan dikalahkan, kita mesti ada satu i'tiqad, keyakinan bahwasanya satu hari Yahudi dapat ditewaskan. Tapi saya tak tahulah tuan-tuan, saya duduk dengar tok guru lama-lama lah dia bercakap ini hadis ke atau apa dia punya isyarat ke apa, saya tak tahulah. Tetapi tuan-tuan sekalian, baru ni saya terima satu mesej daripada seorang sahabat. Dia kata di satu masjid, di sana di Palestin itu, jadi ada orang Yahudi pagi-pagi subuh dia datang ke masjid itu. Dia Yahudi tapi datang masjid. Setiap hari dia mari. Satu hari imam tanya dia, apa hal kamu ni? Setiap hari datang masjid subuh-subuh. Kerana dalam kitab kami, dia kata, dalam kitab kami menyebut bahawasanya kami akan kalah apabila semayang subuh umat Islam ni macam semayang Jumaat. Bila semayang subuh tu orang ramai macam semayang Jumaat, itu alamat Yahudi nak kalah. Tapi bila dia tengok tiga orang, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, dia kata apa? Lambat lagi. Artinya tuan-tuan, kita nak lawan musuh-musuh Allah ni, kita kembali pada asas yang asas tadilah. Kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, perlembagaan kita. Sekarang ni kita tuan-tuan tidak begitu beradab dengan Al-Quran. Bukan adab saya maksud nak pegang Quran mesti ada wudu. Pegang Quran cium-cium letak atas kepala, itu dah buat lama dah. Adab menerima Al-Quran sebagai bahan muhasabah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam. Al-Baqarah 17183. Macam alhamdulillah tuan-tuan, bab puasa clear. Mula daripada nak tengok anak bulan kita cukup berhati-hati. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa tengok anak bulan dia puasa bulan Ramadan. Teropong kata ceruk, bukan satu tempat, berpuluh-puluh tempat. Ni nak pastikan betul-betul puasa tepat hari dia. Sumu li ru'yatihi, puasa oleh kamu dengan melihat anak bulan. Yang ni clear. Summa atimus shiyama ila al-lail. Kemudian kamu berpuasa sampai malam. Apa makna puasa sampai malam? Malam ni matahari jatuh. Kawasan-kawasan waktu berbuka puasa bagi Kuala Lumpur, wilayah Pustuan dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya pukul 7.30 malam. 7.30 tu malam dah tu. Matahari dah terbenam. Ketika nak buka puasa semua orang pakai tengok jam. Macam. Minit lagi. Cukup berhati-hati bab puasa, buka puasa. Sahur pun begitu juga. Sedap-sedap berkenam dah. Rokok tak kenal lagi, dia kaki rokok. Tak ada. Sok habis dah, sok habis. Dalam bab puasa clear. Bagaimana pula Al-Baqarah 178? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, difardu atas kamu melaksanakan qisas. Macam mana? Adakah kita memberi perhatian